Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, hari ini saya nak buat panduan ringkas lah. Sebab ada rakan YouTuber saya, nama dia Ari ya, Ari. Oke, mula-mula dia bertanya dengan saya, terus edit guna tu tak? Saya cakap jangan. Jadi kalau nak edit, kena transfer dulu file ni ke dalam telefon. Okey, lepas tu baru kita edit. Kalau belum transfer, kita guna wifi, memang ada masalah lah. Kemudian dia minta saya ajar bagaimana edit menggunakan phone. Dan sebelum saya nak edit, sebelum saya nak tolong dia macam mana nak tunjukkan kepada dia. Dia ni berasal dari Indonesia. Okay, jauh juga. Dia minta tolong saya untuk edit guna telefon. Dan apabila saya buka YouTube beliau, terfikir juga kenapa dia nak minta tolong saya ajar edit guna telefon lah. Okay, jadi bila saya buka, ini adalah application dalam telefon untuk kita edit video lah dalam ni lah. Okay, dan apabila saya buka dia punya YouTube, beliau ni dia kaki motor, okay, ataupun mekanik riding. Okay, jadi beliau mungkin nak senang bila ride jauh-jauh, beliau mudah nak edit guna telefon lah. Lepas tu terus upload dalam YouTube beliau lah. Kebanyakan video beliau adalah berkenaan dengan motosikal, okay, dan peralatan merepair lah. Jadi saya nak tunjukkan video ni, okay, yang saya rakam ni saya edit dalam telefon ni. Okay, tapi sebelum itu okay, kalau anda tengok sini ada satu laptop, okay, dan satu telefon. Okay, alang-alang saya nak tunjukkan cara edit menggunakan telefon, lebih baik saya tunjukkan cara menggunakan laptop. Okay, dan saya akan tunjukkan satu lagi, iaitu perbezaan yang paling ketara adalah masa untuk kita edit video dalam ni dan dalam laptop. Paling susah juga apabila video anda melebihi 10 ke 15 minit ke atas lah. Video anda yang anda rakam sekarang ni, macam saya rakam sekarang ni, melebihi 10 minit ke atas, memang mengambil masa yang lama lah. Jadi saya stop yang ni. Okay, saya akan simpan dalam ni, dan yang ni kita terus buat perbezaan dia lah. Okay, perbezaan masa daripada segi masa lah. Kalau daripada segi edit nanti saya tunjukkan. Ini USB storage ni adalah sambungan daripada kamera ke telefon lah. Jadi saya klik sini, saya masukkan DCM, saya masukkan kamera 01 dan ambil okay, yang bawah saya ambil yang video tadi lah, 9 Ogos. Okay, yang bawah saya tadi saya move, keluarkan, masuk ke internal storage, pergi Android, pergi media, pergi com Arash Vision Insta360 Akiko yang atas kali ini. Okay, masuk dekat 1A Gallery Original, kemudian pindahkan di sini. Okay, sementara kita pindahkan. Okay, kalau anda tengok file dia tadi lebih kurang 3 gig lah. Nanti kita tengok 3 gig ni berapa minit, sebab file untuk kamera Insta ni dia file besar, sebab dia memerlukan tenaga yang banyak untuk merakam kedua-dua lens kamera dia, depan dan belakang lah. Jadi masa saya edit, saya akan tunjukkan macam mana kita nak pusing-pusing
macam mana kita nak zoom out, zoom in. banyak perkara yang perlu kita lakukan. Okay, 35% kita tunggu. Okey, kita dah selesai memindahkan file yang 9 Ogos tadi. Kemudian kita pergi depan, dan untuk makluman semua, internal storage anda sekurang-kurangnya 128 lah kalau anda nak edit video Instani ke dalam telefon. Okey, kalau anda menggunakan telefon yang ROM dia 32 ataupun 64, tu menyukarkan anda lah untuk mengedit, sebab apabila mengedit ni dia memerlukan ruang yang besar lah untuk kita menyimpan file yang kita edit tadi lah. Di sini, okey, kalau di sini dia untuk file 3 gig lebih adalah dalam 6 minit 40 saat lah. Bagi bintang sikit. Inilah masalah dia kalau kita nak edit menggunakan telefon. Kalau makin besar file dia, makin lama dia loading lah. Okey, di sini andailah saya buat bintang ni, saya tegakkan sajalah. Okey, kalau tegak ni, tengok dia punya function semua keluar. Kalau melintang tadi, tak tahu mana tempat function dia, tak ada. Okey, saya tegakkan sajalah. Okey, pertama sekali tengok view dia adalah tak nampak muka saya pusing. Okey, tengok, nampak pusing dia. Okey, kalau nak pusing, guna jari anda, tengok mana view yang anda mahukan lah. Okey, macam ni saya nak view muka saya nampak. Okey, kemudian satu lagi, kalau masa pergerakan, okey, untuk pergerakan macam berjalan ke apa kah, kita tekan 3 titik atas ni. Okey, di sini ada direction lock, kita lockkan. Okey, apabila anda dah lock, kalau anda edit, dia bergerak, dia akan tumpukan pada satu tempat sajalah. Kalau anda nak buat ke sini, okey, contoh ke sini, muka anda, dia akan terus ke muka anda kalau anda bergerak ke sana sini lah. Okey, kemudian yang kedua adalah trim. Okey, yang ni, trim ni adalah bertujuan untuk kita nak pendekkan video yang kita rakam tadi lah. Itulah masalah dia apabila kita nak menggunakan telefon lah. Okey, tengok kita slide dekat mana yang kita nak potong. Okey, kalau kita start dari sini, okey, contoh ni, okey, kita start dari sini, kita tekan, kemudian slide sampai kita dekat mana kita nak. Okey, kemudian contoh saya ambil masa 2 daripada 6 minit, saya ambil masa 1 minit lah. Okey, saya ambil 1 minit. Okey, kemudian saya tekan ni balik, kemudian saya tekan tik di atas. Okey, maka video saya hanya 1 minit, tidak menjadi 6 minit. Okey, kemudian kalau kita nak batalkan balik, kita terus tekan trim balik. Okey, lamanya. Okey, tekan. Okey, kalau di sini dia logo gunting yang putih, kalau kita masukkan dia hilang. Okey, kalau kita nak kembali kepada video asal, pergi 6 minit, kita tekan ni. Kalau nanti saya bulatkan, ada logo sampah ni dekat atas ni. Tekan terus, dia akan hilang. Kemudian tekan tik di atas. Video dia akan menjadi 6 minit 40 saat balik. Inilah saya cakap tadi, kalau anda sabar, anda akan boleh guna telefon lah. Okey, tengok video boleh sampai 6.40 saat, 6 minit 40 saat. Okey, itu kalau trim lah. Okey, yang kedua adalah view dia. Okey, sekarang ni view adalah menegak ke atas. Okey, kalau kita nak tukar melintang ke daripada lurus ke melintang, kita tekan ni 916 ni, kita tekan, kita ada banyak pilihan lah, 4 pilihan dekat sini. Okey, saya biasa guna 16:9 lah. Okey, 16:9 dia akan melintang. Dia hang sekejap. Okey, nampak seperti biasalah kalau anda buat melintang macam ni lah. Dia akan jadi melintang macam ni lah. Itu 16:9. Saya biasa pakai 16:9 lah untuk saya simpan dalam YouTube saya. Okey, satu-satu ni dia segi 4 sama. Okey, tengok segi 4 sama, tapi view tak cantik lah. Okey, dan kedua adalah widescreen. Yang terakhir sekali lah 2.35:1 widescreen.
Okey, ini untuk sinematik bagus lah. Jadi saya pakai 16:9. Itu yang kalau multiview ni dia merakam kedua-dua lens. Okey, multiview ni dia akan ambil kedua lens. Biasanya view kedua adalah kecil dan kebanyakan dia menumpu kepada wajah kita lah. Maksudnya kalau kita tengah jalan-jalan, kita nak dua-dua nampak, biasanya akan satu nampak muka kita dan satu nampak view yang ada di hadapan muka kita tadi lah. Kita coba sikit, sabar. Kita dah dapat multiview, sama ada nak guna sudut kecil ataupun yang ini ataupun driving lah. Mana-mana pilihan. Kalau dulu dia hanya satu ini sajalah, sekarang dia ada 3 pilihan. Setengah view depan, setengah view saya lah. Dan untuk motor ini tak ada payah. Biasa saya pakai ini lah. Kalau anda nampak sini, satu view di hadapan sana dan satu view yang saya tadi lah, nampak muka saya di sini ya. Tengok, ini view yang besar ni kita boleh pusing-pusing lah mana satu yang kita nak, tapi yang kecil ni dia tak dapat lah. Kita contoh ni. Kemudian kita back, sabar. Tengok, yang ni kita boleh pusing, yang ni kekal, yang kecil ni kekal. Dia akan ikut pergerakan kita lah. Kalau kita berdiri, dia yang kecil ni adalah untuk muka lah, kebanyakan dia adalah face track lah, hilang. Tu. So saya buat sampai sini saja, jadi dia hilang. Itu untuk multiview. Face filter ni kebanyakan kalau video edit memang banyak ada lah. Kalau kita nak tambah muzik, boleh tambah muzik. Speed ni kita nak bagi cepat ataupun lambat, berapa cepat yang kita nak, berapa lambat yang kita nak. Dia ada freeze. Dalam freeze ni dia macam kalau kita tengok cerita Matrix, dia dapat view pusing masa dalam pergerakan yang terhenti lah. Kalau speed yang 6 dia paling cepat. 1.4. Normal dalam inilah kalau anda nak gunakan lah. Tak payah, bagi saya tak payah. Kita loading lagi, salah, banyak hati-hati. Kemudian snapshot ni. Snapshot ni dia macam kita ambil satu view tu, snap, dia akan jadi bentuk gambar lah. Contohnya kita ambil kat sini, kemudian kita snap. Sama ada nak ambil yang keseluruhan ataupun view image current. View ni sahaja dia. Kalau kita ambil biasa, dia akan jadi yang tu saja dia ambil. Kalau kita ambil yang 360 keseluruhan tu boleh ambil. Jadi bila ambil gambar keseluruhan, gambar tu boleh kita pusing-pusing. Sudah. Kemudian filter, mark semua lah. Satu lagi, apa fungsi tambah ni? Contoh contoh tambah sinilah. Tambah ni tujuan dia adalah untuk kita buat perspektif view yang mana kita nak. Contoh saya ambil ada satu lagi anak panah dekat ni lah, dekat gambar ni. Saya letak anak panah dekat gambar ni, dekat dahi saya, supaya view yang tertumpu adalah kebanyakan di sana lah. Kemudian kita tekan tambah. Dalam ni dia banyak. Yang pertama frame tiny, dia bulat penuh. Kalau ultra wide dia biasa, tapi nampak ujung-ujung sini masih melengkung lah. Kalau wide dia nampak lurus tapi lebih rapat. Kalau liner dia masih makin rapat, dan narrow makin rapat. Tapi biasa ni saya tak galakkan guna narrow lah. Narrow dia kebanyakan dia gambar video yang kita ambil tu lebih kabur lah. Saya lebih gunakan wide ataupun ultra wide kalau nak ambil. Kemudian viewfinder kita ambil mana satu nak kita ambil, kemudian kita rakam. Kemudian deep track, yang ni biasanya deep track ni adalah untuk kita merakam suatu pergerakan. Kalau contohnya kita nak rakam kereta, dia akan follow kereta tu sampai dia tak dapat detect. Itu deep track lah. Rotation, kita nak view macam mana, terbalik kah, dia akan jadi terbalik. Kita pergi original balik 10 darjah. Dia akan normal balik lah. Itu saja untuk function-function yang ada di dalam ni. Kemudian kita tengok masa dia, berapa lama kita nak export gambar ni, video 360 ni ke video
yang boleh ditonton oleh semua lah. Sekejap di sini saya tunjukkan dia ada masanya. Sini bagus. Okey, contoh ni video yang saya dah edit tadi lah. Okey, saya kotak atas ni kalau kita tengok kotak atas ni, kita tekan kotak atas tu. Okey, kemudian dia dah mula dah. Okey, tengok berapa lama video yang 6 minit tadi, 6 minit 40 saat di export menggunakan telefon. Itu kalau 6 minit. Sebab itu saya cakap tadi, kalau nak rakam video tu mungkin kalau sedar tutup ataupun tutup dan rakam balik kalau sedar lah. Kalau tak sedar tu aduh, kalau guna telefon memang susah. Kalau dah video anda selama 10 minit ke atas ataupun 20 minit ke atas lah paling susah. Kalau video yang besar, saya lebih suka buat pada waktu malam sebelum tidur. Saya buat, kemudian saya export, saya tidur, bangun saya tutup. Saya selalu buat macam tu lah. Saya tinggalkan telefon saya terbuka macam ni sampai dia habis ekspor. Itu yang masalah dia lah. Dan semasa anda mengekspor video 360 ke normal video ni, keburukan dia adalah anda tak boleh menyentuh pun telefon anda semasa ekspor ni lah. Sebab saya dah beberapa kali buat percubaan, saya keluarkan masa ekspor ni, saya pergi ke aplikasi lain, contoh nak buka YouTube sambil tunggu dia habis, nak buka Facebook sementara tunggu dia habis, anda masuk balik, cut off. Masalah dia akan, pertama, sama ada dia ekspor anda tak menjadi ataupun terbatal dengan sendirinya. Yang kedua adalah ekspor anda menjadi akan lebih lama. Itu masalah untuk anda ekspor menggunakan telefon ni lah. Itu yang masalah. Okey, sekarang 2 minit baru 18%, kira 20% lah. Okey, untuk 2 minit ataupun 3 minit kita tunggu. Okey, 3 minit 11 dia 20%. Maksudnya kalau 20%, 3 minit 20 darab 5, 3 darab 5 lebih kurang 15 minit lah kalau betul dia lah. Tetapi biasanya kalau dah sampai setengah ekspor dia lebih kurang 40 ke 60%, dia semakin lambat lah. Bahagian kosan tu yang semakin lambat bagi saya lah. Apa yang saya perhatikan, dia akan jadi lambat. Tengok sama ada 40% dia dalam masa 6 minit ataupun tidak. Okey, kalau anda perhatikan stopwatch sekarang dah dekat-dekat 6 minit, tapi ekspor saya masih juga 24 ataupun 25% lah, belum sampai 40%. Kalau kira-kira tadi dalam 3 minit dia adalah 20%, tapi sekarang dia semakin berat. Yang ni lah kita kena hadapi kalau kita nak edit guna telefon. Okay, sebab tu kalau anda tengok YouTube saya, kebanyakan dia mengambil masa panjang lah. Okay, mengambil masa yang jarak dia kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 minggu sekali baru saya upload video. Sebab ni lah, sebab saya nak render ataupun nak export video ni dah ambil masa yang sangat lama. 6 minit baru 26. Tengok tak sampai pun 40%, dia akan semakin lama. Kita tengok 6 minit video yang ambil masa 6 minit 40 saat, baru 26%. Kita sabar. Okey, lagipun laptop ni bukan saya punya, adik saya punya, saya pinjam hanya semata-mata nak buat perbezaan cara edit menggunakan yang bising. Okey, cara edit guna telefon dan gunakan laptop. Dia kokok lagi. Okey, begitulah suasana apabila anda berada di kampung. Kadang-kadang orang cakap kalau duduk bawah rumah ni bau yang tak menyenangkan, tapi bagi saya itu adalah
lumrah kehidupan. Kadang-kadang ada tempat kita rasa selesa walaupun bau dia buruk macam mana pun. Kalau saya ni biasa dia ada bermacam-macam bau yang saya hadapi. Bau sampah, betul. Bau sampah pun saya pernah, bau mayat pun saya pernah hidup, makan sebelah mayat pun saya pernah, makan tempat pelupusan sampah pun saya pernah hadapi. Sebab kerja saya ni dia macam-macam. Kalau nak tahu kerja saya ni boleh tengoklah dalam YouTube saya ni apa kerja saya sebenarnya. Itulah aktiviti harian saya. Macam sebab itulah video saya ni orang cakap serabut lah. Macam-macam saya isi dalam tu, saya tak fokus kepada satu bidang. Sebab orang cakap kalau anda fokuskan kepada satu bidang dalam YouTube, mungkin rating anda cepat naik. Saya tak masalah untuk benda tu. Soal bagi saya, apa yang saya buat saya upload, apa yang saya buat saya upload. Sebab bagi saya, kalau saya nak buka pun banyak-banyak di YouTube tak guna juga. Lebih baik saya buka satu saja, saya simpan kenangan saya di situ dan bolehlah dicari kemudian hari. Sebab tak gunalah kalau YouTube letak playlist dalam tu untuk kita letakkan playlist apa yang kita perlu simpan dalam tu. Kalau komputer kah ataupun telefon kah ataupun laptop, kita ada pilihan dia letak folder. Folder ni untuk apa, folder ni untuk apa. Jadi tak ada masalah lah kalau nak tengok YouTube saya. Ini bahagian santai, ini bahagian motor, ini bahagian kereta, ini bahagian kerja, ini bahagian kehidupan saya seharian. Saya letak macam tu. Kalau orang nak tengok saya punya kerja, tengok playlist yang berkenaan dengan kerja. Kalau berkenaan dengan aktiviti harian, tengoklah aktiviti harian. Kalau macam ni, saya buat bahagian santai lah. Kalau santai ni dia random semua. Apa yang saya buat masa santai, inilah dia. Macam ni lah saya buat masa santai. Saya buat video. Tolong kawan saya si Ari Blank. Sekarang 11 minit 37 saat, baru 35, belum sampai 40 lagi. Sabar. Kalau biasanya kalau macam ni saya pergi mana-mana, saya makan kah, masak mie kah, sampai tunggu benda ni siap lah. Tak boleh tunggu lama-lama, payah.